أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi pada malam dan saat ketika ini ilmu yang bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak tenang dan khusyuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah rezeki yang kami makan rezeki yang halal dan tayyibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah yang kami lakukan, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala musibah, penyakit yang berjangkit, wabak, merbahaya dan kematian yang su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Maafkanlah segala salah silap kami, ya Allah. Dan matikanlah kami dalam keadaan sebaik-baik kematian, yakni husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton muslimin dan muslimat yang saya kasihi dan mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang berbahagia tuan pengurusi Surau Taman Seroja, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau Taman Seroja, Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, yang mana kuliah kita pada malam ini dianjurkan oleh Taman Seroja, Bandar Salak Tinggi, Sepang lah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang saya kasihi dan mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat walafiat. Saya doakan agar muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang menonton, yang melihat tazkirah kita pada malam yang berbahagia ini, agar diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita diberikan kerahmatan, diampunkan segala salah silap yang kita lakukan. Mudah-mudahan saya doakan agar kita semua mendapat kebaikan, dipermudahkan urusan, mendapat rezeki yang melimpah ruah pada tahun 2021 ini. Mudah-mudahan tahun baru ataupun 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Hari ini lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Minggu ini adalah minggu yang lebih baik daripada minggu yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita pada malam yang berbahagia ini adalah berkait dengan tahun baru. Tahun baru, matlamat baru, misi dan visi yang baru, niat yang baru, kehidupan yang lebih baik mudah-mudahan. Jadi sebelum kita nak masuk kepada tajuk kita, saya nak ambil satu ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut tentang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun."
Muslimin dan muslimat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, tidak logik semua di kalangan orang yang beriman ini mereka keluar semua pergi berjihad. Semua keluar pada satu jalan, iaitu jalan berjihad, mengangkat senjata. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, umat Islam dia kena ada golongan yang pergi berjihad dan kena ada golongan yang pergi menuntut ilmu. Ada golongan yang menjaga rumah. Ada golongan yang berada di dalam rumah. Ada orang yang berada di dalam bangunan. Ada orang yang keluar daripada bangunan, iaitulah berjihad. Di dalam bangunan, kita lihat sebagai contohnya ibu-ibu muslimat. Muslimat-muslimat, kakak-kakak, adik-adik perempuan yang duduk di rumah. Yang menjaga aurat, yang menjaga maruah suami, yang menjaga agama, solat, menjaga maruah, iaitu taat kepada suami, taat kepada Allah, maka beroleh syurga. Golongan yang lain pula, golongan yang berjihad. Lelaki-lelaki yang keluar berjihad mengangkat senjata. Di kalangan sahabat Nabi SAW, mereka-mereka yang keluar berjihad. Jihad ini adalah jihad besar, syahid di jalan Allah Ta'ala. Jihad selain daripada, iaitulah mengangkat senjata, antaranya contohnya jihad yang disebut sebagai jihad menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setelah mana Islam berkembang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila Islam telah berkembang, telah tersebar sehingga kembali terbuka kota Mekah, Nabi SAW misi membawa Islam serata dunia dengan Nabi mengantar utusan-utusan daripada golongan sahabat ini ke Yaman, ke Mesir. Kemudian Allah kata, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tidakkah kamu melihat golongan orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam ini berbondong-bondong, kata Allah. Di situ tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat lihat betapa Islam semakin berkembang. Islam sudah pun sempurna. Hari ini, yang mana tugas kita pada hari ini adalah, hari ini kita kena berjihad. Hari ini kita kena melawan hawa nafsu. Kita kena menjaga niat kita. Sebab itu Nabi SAW sebut, la hijrata, tidak ada hijrah lagi, ayat yang turun. Tidak ada hijrah yang diwajibkan. Makna hijrah itu tidak ada kecuali apa? Al-jihad. Di situ pengecualian. Makna hijrah pada ketika ini adalah untuk kita berhijrah. Yang pertama dari sudut niat, dan juga yang kedua dari sudut melawan hawa nafsu. Illal jihad wan niyah. Nabi SAW kata tidak ada hijrah lagi selepas daripada pembukaan kota Mekah, melainkan hijrah yang kita kena berubah hari ini adalah dengan kita berjihad, yakni melawan hawa nafsu, dan juga kita kena menjaga ataupun kita kena ikhlaskan di setiap perbuatan yang kita lakukan, ikhlas, niat kerana Allah Ta'ala. Bersabar di atas segala ujian. Senantiasa berdoa kepada Allah, berusaha, ikhtiar, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi dan mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun baru 2021. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih hidup lagi pada tahun 2021. Walaupun pelbagai rintangan dan ujian yang kita lihat, ada sahabat saudara kita di Sarawak yang lemas dalam banjir, ada kalangan sahabat kita yang kemalangan, yang diambil nyawa dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil nyawa mereka. Di kalangan sahabat kita yang ada yang meninggal dunia, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil nyawa mereka. Walanabluwannakum, ini adalah merupakan bala ujian daripada Allah Ta'ala untuk kita ini mengambil ibrah pengajaran dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Sedar tak sedar kita sudah masuk tahun 2021. Rasa macam baru masuk hari pertama. Hari ini sudah pun nak masuk hari yang kedua, nak masuk dah hari yang ketiga esok. Jadi apakah persiapan kita? Cepat, bingkas, laju. Kita kena apa? Kita kena cepat-cepat. Jangan kita berlengah-lengah lagi. Apa yang kita niatkan, maka hendaklah kita buat. Kita draft, kita tulis, kemudian kita buatlah sedikit-sedikit. Syuaya-syuaya. Qalilan-qalilan sara jabala. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi apa yang kita kena buat dulu terlebih dahulu, kita kena tambahkan ilmu. Tambahkan ilmu kita. Ilmu fardu ain, kenal Allah. Menjaga hubungan Allah, kenal Allah Ta'ala. Macam mana hari ni kita nak kenal diri kita, kena kenal Allah Ta'ala. Macam mana hari ni kita nak kenal masalah, kena kenal yang memberi masalah. Yang memberi kepada kita ujian. Barulah kita akan sabar dan tenang. Tuan-tuan sekalian, macam mana hari ini kita nak menjaga hati kita? Kita kena kenal si penjaga hati, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kata Raja Haji Ali dalam Gurindam 12, barang siapa yang tiada memegang agama, maka ia tidak boleh dibilang nama. Barang siapa yang tiada mengenal empat, maka dia orang yang tidak selamat. Orang yang mengenal empat ni adalah orang yang selamat. Apa dia tuan-puan sekalian? Yang pertama adalah, iaitulah akidah. Orang yang mengenal hakikat. Orang yang mengenal hakikat. Mengenal hakikat kehidupan. Kemudian menjaga syariat, hukum hakam. Kita jaga solat. Kita pantang larang hukum hakam. Halal haram jaga. Makan yang halal. Halalan tayyibah. Jauhkan yang haram. Kemudian menutup aurat. Menjaga perintah Allah Ta'ala. Apa yang Allah suruh buat. Solat awal waktu. Solat berjemaah. Menuntut ilmu. Taat kepada ibu ayah. Menjaga anak-anak dengan baik. Bertegur sapa dengan jiran. Bertaubat selalu istighfar. Selawat jangan tinggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian apabila syariat telah terjaga, maka permintaan daripada alim ulama untuk kita ini berada pada jalan yang istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, yang istiqamah, jalan yang hingga ke hujungnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, kata Allah, melainkan kamu Islam. Makna apabila kita telah berusaha, apabila kita telah mulakan perjalanan, maka perjalanan tersebut hendaklah kita teruskan. Terus, jangan putus asa. Kerana hidup di dunia ini tidak ada orang yang gagal, tuan-tuan sekalian. Yang melainkan mereka ni yang gagal adalah mereka yang berputus asa sahaja. Bahkan tidak ada istilah gagal sebenarnya dalam kehidupan kita. Kerana apabila orang itu sentiasa berusaha, tidak berputus asa, maka dia belum berjaya. Dia bukan gagal, tapi dia belum berjaya. Orang yang nampak pada mata kita, dia nampak macam buruk. Sebenarnya dia bukan buruk. Walaupun dia contohnya tak solat, dia buka aurat, dia sebenarnya dia bukannya orang yang jahat. Tapi kata ulama, dia belum menjadi baik. Begitu. Maknanya kita hari ni, kalau boleh tahun 2021, kita nak menjadi orang yang baik hati dia. Baik sangka dia kepada Allah. Baik dia hubungan dengan manusia. Nantiasa dia berprasangka yang baik, husnuzan. Kerana husnuzan itu juga adalah sebahagian daripada kebaikan. Kebaikan ni, kata ulama, iyyakum wazanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Nabi mengingatkan kepada kita tentang baik sangka dan jauh daripada buruk sangka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa hukumnya kita nak menyambut tahun 2021? Ini berbalik kepada topik perbincangan kita. Terima kasih kepada Surau Taman Suraja yang menganjurkan kuliah kita pada malam yang berbahagia ini. Jangan lupa share, jangan lupa kita kongsikan perkongsian kita pada malam yang berbahagia ini. Baik, alhamdulillah. Kita nak mulakan dengan perbahasan mengenai sambutan hukum tahun dipanggil Masihi. Baik, ulama telah membahaskan, ulama telah bahas makna Allah.
Subhanahu wa ta'ala hantarkan kepada kita Nabi, Nabi pun telah tiada, maka ulama lah yang menjadi pewaris kepada Nabi. Maka ulama ni mereka berduduk sepakat membahaskan secara lengkapnya mengenai hukum, sama ada wajib ke, haram ke, harus ke, sunat ke ataupun makruh ke. Satu-satu hukum itu apabila kita menyebut tentang soal menyambut sambutan, iaitulah awal tahun tu, kita ambil yang pertama hukum ulama kata haram menyambutnya. Ambil dulu satu-satu kita sentuh. Nah, tuan-puan sekalian. Yang pertama ulama kata haram menyambut tahun baru. Sebab apa haram? Ada sebab ilah dia. Kerana sambutan tahun baru itu kebiasaannya disekalikan dengan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh orang bukan Islam. Ya, kita hari ini yang pioneer ataupun yang menerajui, yang menganjur aktiviti-aktiviti pada awal tahun, iaitulah orang bukan Islam. Maka dengan sebab itu, dengan alasan untuk apa? Orang bukan Islam ni faham sajalah. Mereka ni nak seronok, hedonisme dan meraihkan seperti mana konsert nyanyian. Maka hukumnya haram. Bila ada nyanyian-nyanyian, pakaian yang mendedahkan aurat, itu haram. Tabaan. Kemudian juga dihidang dengan hidangan yang haram seperti mana arak. Bahkan minuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita minum, orang Islam minum arak. Maka bila adanya sambutan sebegitu pada hari yang tertentu, contohnya pada tahun baru, maka ulama mengatakan, sebahagian ulama seperti Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, dia mengharamkan kerana sambutan baru, tahun baru itu diibaratkan seperti kita ni meniru sambutan golongan bukan Islam. Sedangkan kita ni orang Islam, maka kita ada sambutan kita sendiri. Iaitulah sambutan apa? Sambutan Ma'al Hijrah 1400 berapa? Pada awal Muharram. Jadi kita ada perayaan kita sendiri. Hari Raya Aidil Fitri, Hari Raya Aidil Adha. Sebab itu hari itu, tuan-puan sekalian, maka kita tidak boleh berpuasa. Kita kena seronok. Kita kena bersalam-salaman. Jadi tahun baru ni, yang pertama hukum dia haram sebab apa? Sebab bila mana ada sambutan-sambutan seperti mana pakai dedah aurat, bercampur nyanyian, minuman arak dan sebagainya. Bagi umat Islam, kita meraihkan tahun awal Muharram, ya tuan-puan sekalian. Dan dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Sebab itu bila masuk awal tahun Masihi, kita tidak digalakkan membaca doa awal ataupun akhir tahun. Sebab bukan itu yang dimaknai dengan awal tahun. Jadi awal tahun kita bila 1 Muharram. Baik tuan-puan, itu pendapat yang pertama. Walau bagaimanapun menjadi persoalan bagi umat Islam, adakah boleh nak menyambut, kita tulis dekat dalam Facebook kita, selamat tahun baru. Hak tulis tu pula ustaz, ustazah. Hak tulis tu pula orang yang pergi masjid, orang Islam. Boleh ke tidak? Sama seperti tahun baru hijrah. Maka pendapat perbahasan ulama mengatakan bahawa ada keharusannya. Yang tadi tak boleh sebab apa? Sebab dia tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Tuan-puan, apa makna dia? Kata Nabi, siapa yang tasyabbuh menyerupai dengan satu-satu kaum itu, maka mereka adalah di kalangan kaum tersebut. Jadi kalau kita sambut tahun baru, yang mana disambut, yang diterajui, dianjurkan oleh orang bukan Islam, maka dikhawatiri, takut-takut gitu. Baik, itu pendapat yang pertama. Ada pula pendapat yang kedua. Harus menyambut sambutan awal tahun. Itu dia. Harus, pendapat yang kedua kata harus, tuan-puan sekalian. Kerana apa? Kerana ini ambil yang tadi daripada ulama As-San'ani, yang ni pula daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni pendapat dia ada dalam fiqh banyak. Mazhab fiqh arba'ah mazahib. Guru kepada Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Syafi'i adalah guru di Imam Malik. Okey, baik. Jadi hukum dia adalah harus, jawaz ataupun mubah.
Harus dalam sambutan dia mengucap selamat tahun baru. Kerana apa? Ada keharusan dia. Sama ada kepada orang Islam ataupun bukan Islam. Sebut tu pun harus jika terdapat majlis yang dibenarkan. Iaitulah tidak bercampur. Lawan kepada yang tadi. Tadi ada nyanyian, yang ni tidak ada nyanyian. Kemudian yang kedua, tidak ada campur laki perempuan. Tidak ada hidangan ara. Maka hukum asal bagi sesuatu hukum adalah harus. Al-aslu fil asya ibahah. Asal bagi segala sesuatu itu adalah harus. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahawa bila mana kita menyambut tahun baru ini dengan tidak ada unsur-unsur yang haram, tidak ada dalil yang haram, maka hukumnya adalah harus. Bukan sunat, bukan wajib, bukan haram, tetapi hukum dia adalah harus. Jadi harus ni apa? Makna dia nak buat boleh, nak tinggal pun boleh, tuan-puan sekalian. Baik. Alhamdulillah. Baik. Pendapat yang demikian penerimaannya terhadap kalender moden Masihi yang juga menggunakan penggunaannya digunakan dalam masa kini, meluas dalam kehidupan. Maka ulama ni mengatakan jika mana kalau hukum dia harus, bagaimana itu juga kita hari ni kita tengok merujuk kepada Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Sebagaimana kita menggunakan kalender itu harus menggunakannya, maka menyambut tahun baru juga adalah sebagai keharusan bagi umat Islam. Ini berdasarkan daripada kaedah fiqhiyah, daripada al-adatun muhakkamah. Adat ataupun masyarakat itu menjadi hukum. Menjadi hukum, yakni kita selagi mana tak ada yang mengharamkan, maka dibolehkan, harus. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya, ini soalan yang pertama. Soalan yang pertama nak tanya hukum. Ada orang tanya hukum tentang menyambut tahun baru. Jadi kesimpulannya, selagi perkara dan sambutan itu tidak mendorong ataupun bercampur dengan perkara-perkara yang syubhah, yang tasyabuh, melanggar syarak, maka tiada masalah untuk nak menyambut dan mengungkap tahun baru. Kalau sambut pun boleh, maka begitu juga dengan bercakap, tulis di Facebook pun tak ada masalah. Ini pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak menjadi satu kesalahan untuk menghadiri undangan sambutan tahun baru. Jadi makna bila ada sambutan tahun baru, tidak menjadi kesalahan jika kita berpegang dengan pendapat ni. Tetapi pendapat yang pertama tadi haram, itulah daripada Al-Imam As-San'ani radhiyallahu anhu. Baik, rahimahullahu ta'ala. Okey, baik. Tuan-puan sekalian, maka adalah lebih baik kita pada hari ini kita muhasabah diri kita. Apakah tujuan dan matlamat kita? Tujuan dan matlamat kita untuk kita nakkan yang terbaik pada tahun baru ni. 2021. Semalam 1 hari bulan, hari ini 2 hari bulan. Jadi kita pun buatlah jadual, solat berjemaah, solat kalau boleh nak awal waktu, nak mengulang Quran sehari 1 juzuk contohnya. Kita pun nak zikir contohnya. Awal-awal tahun ni lah semangat. Dia ada turning point, ya tuan-puan. Ada turning point. Ada satu tanda aras. Kadang-kadang orang nak berubah ni dia ada sebab. Sebab sakit, sebab tahun baru, sebab baru kahwin, sebab baru pindah. Jadi semangat dia tu pun lain. Jadi tuan-puan sekalian, maka harus, tidak mengapa, untuk kita nak memperbaharui azam tahun baru dengan berusaha kepada yang lebih baik. Kepada yang lebih baik. Allah suka kepada kebaikan. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Allah suka kepada kebaikan. Tuan-puan sekalian, baik. Jadi, apakah matlamat kita tahun baru? Saya nak bawa kepada tuan-puan sekalian tentang yang disebut sebagai apa? Sebagai rahsia insan yang cemerlang. Pada tahun 2021 ni kalau boleh kita nak bawa kelainan. Kita nak lebih upgrade, improve diri kita. Zadani ilma, bertambah ilmu dan iman kita kalau boleh. Jadi yang pertama di antara kriteria orang yang cemerlang,
Orang yang matlamat dia, matlamat apa? Yang pertama, iaitulah kita nak memahami lebih mendalam tentang ilmu agama. Nah, jadi persoalannya, macam mana kita nak memahami konsep agama ini dengan kalimah la ilaha illallah. Itu dia. Macam mana kita nak memahami konsep la ilaha illallah? Saya target, kata dia, tahun 2021 ini, kalau boleh saya nak lebih lebih confident. Saya nak lebih bersungguh-sungguh. Saya nak lebih kuat, kata dia. Saya tak nak lagi malas-malas. Macam mana cara dia? Yang pertama, syarat dia kita kena faham akan konsep kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada ilah. Sembahan yang layak disembah. Menafikan makhluk dan mengisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi, macam mana nak faham konsep kalimah la ilaha illallah? Okey, baik. Konsep kalimah la ilaha illallah iaitulah nizam, kata ulama. Nizam ini adalah sistem hidup. Yang kamil. Islam ini adalah agama yang sempurna. Ini tuan-puan sekalian, ya. Islam adalah agama yang sempurna. Apabila ayat yang terakhir turun, di antara ayat yang terakhir turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang berkait dengan kesempurnaan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah sempurna Islam. Agama Islam telah sempurna kepada kamu. Aku telah sempurnakan bagi kamu cara hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat kan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu tempat. Apabila Nabi menerima wahyu daripada Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, ayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Apabila Nabi sampaikan kepada para sahabat, kepada muslimin dan muslimat, maka sahabat ada yang menangis. Kenapa? Ada yang menangis, ada yang gembira. Yang pertama gembira sebab Islam sudah pun sempurna. Telah sempurna ayat Quran turun. Dan yang sedihnya, dan yang paling sedih, tidak terkata kesedihan ini, tidak terungkap kerana apabila sempurna ini Islam, maka yang membawa Islam, manusia yang membawa Islam itu, yang berdakwah, yang menyampaikan risalah tauhid agama Allah ini, bakal pergi meninggalkan manusia, umat dia, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna. Apa rukun Islam? Yang pertama, rukun Islam adalah sumul, menyeluruh. Islam juga adalah agama yang kamil, sempurna. Islam juga adalah agama yang sabat, tetap, dan dia murunah, dan dia fleksibel. Bukan berubah, tapi fleksibel. Apa makna murunah? Murunah itu pada syariat. Pada melakukan cara fiqh itu. Bagi contoh, yang sabit itu hukum hakam. Contohnya solat wajib. Bagaimana nak solat? Itu dia panggil murunah. Keadaan solat. Tak boleh solat berdiri, solat duduk. Tak boleh solat duduk, solat baring. Tak boleh solat baring, solat isyarat. Tak boleh isyarat mata, innalillah. Maka dengan sebab itu dia panggil fleksibel. Kita solat tamam. Apabila kita bermusafir, kita boleh solat jamak. Apabila kita solat tamam, apabila kita sakit, kita boleh solat rukhsah. Itu Islam. Yassiru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah agama yang mudah. Wala tu'assir, dan jangan kamu susah-susah. Islam agama yang mudah, tetapi kita tak boleh nak ambil mudah sangatlah. Kata dia, tak payahlah abang, kita tak buat jamak takdim, jamak takhir pun tak payah, kita buat jamak takyah. No dia. Jadi tuan-puan sekalian, ambil mudah tak boleh, tapi Islam itu agama yang sangat mudah. Islam sangat mudah. Kaya sedekah masuk syurga. Miskin redha, Allah bagi pahala. Kita berusaha sabar, Allah sama dengan kita. Kita bersyukur, la azidannakum, Allah tambahkan nikmat. Allah uji kita dengan miskin. Kita sabar, Allah angkat darjat kita. Ajaba li amril mu'minin. Satu keajaiban bagi orang yang beriman. Bila mana mereka ini
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat ni, Allah tambahkan nikmat lagi. Bila Allah Subhanahu wa taala uji mereka, kafarah sebenarnya adalah kafarah. Nah, kita biasa dengar perkataan karma daripada agama Hindu. Karma itu dalam Islam dipanggil kafarah, hapus dosa. Allah ni sayang hamba dia. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang itu menjadi orang Muslim, maka Allah akan mengangkat darjat. Jika dia tak dapat sampai naik darjat yang sepatutnya dengan amal ibadah, maka Allah naikkan darjat dia dengan apa? Iaitulah dengan ujian. Nah, dia tak solat, Allah bagi dia sakit. Allah nak kafarah dosa dia. Tapi sejak pada tu dia pun kena apa? Kena berubah, kena solat, kena kenal Allah Ta'ala. Barulah Allah sayang kepada dia. Jadi sebab itulah Allah panjangkan usia kita ni. Kerana Allah bagi kepada kita kesempatan. Allah bagi kepada kita peluang lagi. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Dapat masuk tahun 2021 ni. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang dia mengucapkan syukur alhamdulillah, Allah tambahkan nikmat. Orang yang gembira, seronok, orang yang happy, maka dia kena ucap perkataan tahmid alhamdulillah. Kemudian orang yang Allahumma salli ala Muhammad, Nabi kata orang yang sukar untuk dapat rezeki, maka dia kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki payah masuk, hafal payah masuk, cari duit payah nak boleh, dapat duit pula banyak keluar. Rumah tangga masalah, diri tak tenang, apa lagi masalah dengan keluarga, masalah dengan bos, masalah dengan anak-anak tak dengar cakap, suami tidak setia, isteri tidak mau dengar cakap, tidak wala. Ni masalah-masalah yang berlaku. Jadi bagaimana kita nak mencari resolusi dan mencari jalan penyelesaian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ungkapan yang pertama yang patut keluar daripada orang-orang yang macam ni, hendaklah dia mengucap perkataan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyakkan istighfar. Kerana kita ni hari ni banyak dosa. Nah, tuan-tuan sekalian, kita ni banyak silap dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab apa hari ni kita doa kita payah nak boleh, payah nak makbul? Kerana ada penghalang hijab di antara kita dengan Allah Ta'ala. Apa hijab dia? Di antaranya maksiat, ghaflah, lalai kita. Kita lupa Allah Ta'ala. Allah tak pernah lupakan kita. Ulaika humul ghafin. Kita lalai, rugi. Kita ikut syahwat, ittiba'an nafs, ittiba'al hawa, wa tamanna Allahil amani. Ikut nafsu tapi nak masuk syurga. Allah Subhanahu wa taala suruh kita usaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang bijak itu adalah orang yang berusaha. Yang muhasabah diri dia dan berusaha. Sebab itu tuan-puan, kita nak menghuraikan 15 lebih kurang. Ciri-ciri orang yang bermatlamatkan ada visi dan misi tahun baru 2021 ini. Yang pertama, kena memahami konsep kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Dalam kehidupan kita, apa yang kita buat? Allah. Senang Allah. Susah Allah. Iyyaka na'budu wa naka nusalli wa nasjud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah lah. Hanya tu makna dia. Only to Allah we worship and we seeking it. Hanya kepada Allah saja. Mana tak boleh kita minta kepada makhluk. Tak bolehlah kita nak ampu bos. Tak boleh kita nak ampu orang. Kita nak mujamalah. Kita nak jet kawan ni. Jangan. Sebenarnya kita kena puji hanya kepada Allah Ta'ala. Praise be to Allah. Kerana Allah itu yang mentadbir, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang bagi rezeki kat kita, yang bagi kita ini nampak mulia padahal kita biasa je. Yang bagi nak kita ni, Allah lah yang bagi nampak aib kita ni. Allah yang tutup aib kita. Tu dia. Sebab tu bila Allah tutup keaiban kita, man satara musliman satarallahu uyubahu fid dunya wal akhirah. Maka kita kena menutup aib saudara kita. Tuan dan puan-puan,
Jadi bila matlamat dia tahun 2021, rukun. Apakah rukun kebahagiaan orang yang masuk tahun baru ni? Apakah tujuan dia? Apakah matlamat dia? Apakah syarat-syarat nak jadi orang berjaya? Maka kena ada rukun, kena ada iman, kena ada Islam, kena ada ihsan dalam diri kita. Itulah rukun agama. Kemudian daripada rukun-rukun itu, akar dia, maka tumbuhlah pokok iman. Maka tumbuhlah pokok dan buah yang manis. Halawatul ibadah. Kemanisan kita melakukan amal ibadah. Islam adalah umpama pokok. Ulama kata Islam ni umpama pokok, tuan-puan sekalian. Ada satu hamba Allah ni, dia tanam benih dia. Benih satu pokok ni tanam, makan masa lama. Bila tanam tu, lama tu, maka akhirnya keluar buah. Keluar apa? Dahan. Daripada dahan tu keluar buah. Ada yang pokok tidak berbuah. Tetapi pokok itu juga dapat kita ambil istifadah, iaitulah kita dapat berteduh di bawah dia. Itu nak menunjukkan bahawa setiap apa yang Allah bagi kepada kita, maka pokoknya adalah yang terbaik. Pokoknya adalah redha. Bila kita sabar, itu yang terbaik. Jadi tuan-puan sekalian, Islam, makna Islam, berbalik kepada makna Islam. Islam ni makna dia penyerahan, serah diri. Islam, salimah, orang yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala, sepenuhnya tanpa sebarang bantahan. Orang yang Allah sayang ni, bila Allah kata A, dia buat A. Bila Allah kata B, dia buat B. Allah suruh kita tinggalkan C, dia tinggalkan C. Itu orang yang Allah sayang, tuan-puan. Siapa yang Allah sayang adalah orang yang dengar perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Anak yang kita sayang ni adalah anak yang dengar cakap. Anak yang kita sayang ni, anak yang taat kepada ibu ayah dia. Macam mana kita nak taat kepada ibu ayah kita? Maka kita kena kenal Allah Ta'ala. Baik. Menyerah diri sepenuhnya tanpa sebarang bantahan ataupun pengecualian kepada Allah Ta'ala semata-mata. Jadi implikasi daripada kesan yang isan kalimah la ilaha illallah ini, maka seseorang itu akan merasa kuat, semangat, tidak akan merasa sedih di atas segala ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada mereka. Baik. Apakah kesan daripada kalimah tauhid? Tahun 2021 kita kena perkemaskan kalimah la ilaha illallah. Macam mana kita nak tahu bahawa bila kita jaga kalimah la ilaha illallah, dia akan memberi kesan kepada kehidupan kita. Apakah kesan kalimah tauhid? Yang pertama, dia akan memberi kesan kepada IQ kita. Tuan-puan sekalian, IQ ni apa? Intellectual quotient. Bila kita menjaga hubungan dengan Allah, kita jaga solat, kita jaga mak ayah kita, maka Allah sayang kita. Allah akan bagi kepada kita futuh. Allah bagi kepada kita futuhal arifin. Dalam doa, Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Futuh ni makna dia Allah buka. Allah buka. Sebab ilmu ni adalah cahaya. Dan cahaya ni datang daripada kebaikan. Dan kebaikan tu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah tayyib, la yaqbal illa tayyib. Allah itu baik dan Allah suka kepada kebaikan. Allah yang beri kebaikan. Cahaya tu benda yang baik, yang nampak. Cuba bayangkan dalam kehidupan kita kalau tidak ada cahaya. Maka nak berjalan pun tak boleh. Sukar untuk kita berjalan. Sukar untuk kita makan. Sukar untuk kita ke bilik air. Sukar untuk kita bekerja sebab tak ada cahaya. Zulumat. Tapi bayangkan hari ni kita ada cahaya.
maka kita boleh makan, kita boleh berjalan. Tambah malam pula, kalau kereta tak ada lampu, tak boleh berjalan. Kata dia, abang kita makan kat rumah je lah, lampu kereta rosak, kata dia. Sebab apa? Sebab tak ada cahaya. Berarti cahaya itu adalah salah satu nikmat, anugerah daripada Allah Ta'ala. Cahaya, kesan daripada kita yakin dengan kalimah la ilaha illallah, maka Allah akan memberikan kepada kita cahaya. Cahaya apa? Allah akan memberikan kepada kita cahaya, iaitulah ilmu. Ilmu Allah bagi kepada kita. Siapa yang nak berjaya atas dunia ni kena ada ilmu, tuan-puan. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa yang nakkan dunia kena ada ilmu. Tuan-puan sekalian, yang menuntut ni orang yang dahagakan ilmu. Maka kita kena istiqamah. Tahun 2021 ni adalah tahun di mana kita nak upgrade ilmu kita. Kita nak tambahkan pengetahuan kita. Kita nak tambahkan amal kita. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, man alima man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang dia beramal dengan apa yang dia pelajari, awrasahullah, Allah akan tambahkan kepada dia apa? Ilmu yang dia tak tahu. Sebab itu tahun 2021, tahun baru, kita target kita yang pertama apa? Nak menguatkan kalimah la ilaha illallah dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Kesan dia apabila kita yakin dengan kalimah la ilaha illallah, tuan-puan sekalian, di antara 6 sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah redha mereka, yang Allah sebut mereka dalam Quran, yang Allah Subhanahu wa taala jamin mereka syurga. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar alladhina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu. Allah sebut Allah redha mereka. Di antara sifat mereka ni, tuan-puan, adalah yang pertama, mereka ini adalah orang yang yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Yakin. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tu, mereka yakin. Keluar berjihad, yakin. Yakin dengan janji Allah ni. Kalau tak balik rumah, meninggal syahid pun, maka bagi mereka Allah sediakan syurga bagi mereka. Ja'far At-Tayyar, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang digelar sebagai At-Tayyar. At-Tayyar itu adalah burung-burung yang berterbangan. Sahabat Nabi yang sepupu Nabi juga, Ja'far ni bin Abi Talib, yang syahid di medan perang Mu'tah, Ghazwatul Mu'tah. Di mana Mu'tah? Di Jordan. Syam, bumi Syam, Jordan, Syria, Palestin. Beberapa perang yang berlaku di sana, yang mana sahabat ni, mereka ni syahid. Kenapa mereka ini sanggup menggadai nyawa, tumpah darah, mereka sanggup korbankan jiwa harta mereka, tinggalkan semua. Macam hari ni, sebagai contoh, sahabat kita ajak kita, jom pergi masjid. Kata dia pergi masjid ni, kata dia, Din, kita pergi masjid ni, saat lagi kita tak tentu nak balik rumah ke tidak. Kalau mati-mati ya kat masjid ni, agak-agak kita nak pergi ya, tuan-puan. Maka kalau kita boleh pergi, macam itulah sahabat. Bahkan sahabat ni, mereka bukan pergi masjid saja, bahkan mereka berjihad, keluar rumah. Sehingga kan ada sahabat yang baru melangsungkan perkahwinan, yang tidak sempat bersama dengan isteri bulan madu, keluar berjihad, maka berada dalam keadaan masih lagi junub, bahkan meninggal dunia syahid. Mereka ni meletakkan Allah Ta'ala di hadapan mereka, meletakkan Allah Ta'ala dalam kehidupan mereka yang pertama sekali. Kerana itulah mereka kuat. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kuat, kita kena letakkan Allah yang pertama dalam kehidupan kita. Saya suka bawa cerita yang kita ambil tokoh pemuda yang hari ini yang menjadi ikon orang-orang muda, Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov ni adalah seorang fighter Muslim, Dagestan, Chechen, Rusia. Masya Allah, orang yang mana bukan nak dipuji, bahkan nampak dalam kehidupan dia meletakkan Allah di mana-mana. Allah dalam kehidupan dia
sama ada dia senang, dia susah. Dia nak lawan, dia dalam training, dia di kampung, maka dia menyebut kalimah Alhamdulillah, insya-Allah. Makna dia dibawa dalam hidup dia tu kebesaran, keagungan Allah Ta'ala. Orang macam ni, dia tak takut kepada makhluk. Sebab bila dia yakin dengan janji Allah Ta'ala, bagi dia cinta Allah Ta'ala yang first. Inilah golongan yang patut orang-orang muda ambil sebagai contoh ikon. Contoh bagi orang muda ni ikon, anak-anak kita, remaja-remaja, bukannya K-pop, bukannya bukan Islam, ambil contoh orang Islam sih. Muhammad Ali, boxer, boxing. Apa lagi? Khabib Nurmagomedov, pahlawan-pahlawan. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW sendiri sebagai ikon. Itulah yang sepatutnya. Baik. Jadi tuan-puan sekalian, yang pertama, apakah impak? Implikasi kepada kekuatan bila kita ada yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Yang pertama, ulama kata, iaitulah IQ kita bertambah. IQ itu apa? Ilmu. Ilmu Allah bagi. Kalau kita jaga makan, kita jaga rezeki yang datang, halal haram kita jaga, mudah kita nak masuk ilmu. Belajar sekejap ingat. Hafal Quran ingat, Masya Allah. Sebab itu budak-budak dia mudah hafal Quran sebab dia tak ada dosa. Dia kurang dosa. Budak-budak lagi lah yang tak balik lagi, kosong, tak ada dosa. Sebab tu antaranya kena hantar nak hafal Quran waktu kecil ni, sebab mereka ini sebab apa ya tuan-tuan? Kerana mereka ini ibarat melukis di atas batu. Tak ada dosa, tak fikir macam-macam. Kita yang besar-besar ni pun bukannya tak boleh hafal Quran, boleh, tapi cabaran ni banyak. Dengan handphone lagi, dengan WhatsApp lagi, kerja lagi, dengan keluarga lagi, dengan bisnes lagi, saham lagi, dengan sukan lagi, bola sepak lagi, mancing, basikal lagi, macam-macam kita nak buat. Sebab tu yang tak sempat, yang banyak kita nak buat ni, orang kata banyak cekadak orang utara kata. Banyak benda kita nak buat, tak sempat. Dia menggunakan alasan tu untuk tidak apa? Tidak belajar Quran. Tapi dia ada niat yang baik untuk dia nak anak dia hafal Quran. Maka umur yang berapa kita nak hantar anak kita hafal Quran? Sebolehnya yang awal-awal usia, kanak-kanak. Al-atfal. Kanak-kanak tu maka mudah terang hati dia. Baik. Yang pertama IQ, yang kedua EQ. Apakah implikasi? Ya tuan-puan sekalian, apabila kita ini mendekatkan diri kepada Allah, yakin dengan kalimah la ilaha illallah, yang kedua, emosi kita akan tenang. EQ stand for emotional quotient. Tenang hati kita. Allah Subhanahu wa taala sebut ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah. Bila Allah sebut ingatlah, makna intabih. Benda yang intabih, ambil perhatian. Kamu nak tenang, kata Allah. Ya, ada. Cara dia apa? Ingat kat aku. Kerana yang bagi ketenangan kepada kita adalah Allah Ta'ala. Yang bagi kepada kita rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala. Tuan-puan, banyak duit sekalipun, tapi yang kita nak bukannya senang semata-mata, tapi kita nak tenang. Nak tenang ni tak ramai orang dapat. Target kalau boleh tahun 2021 ni, nak senang dan tenang. Nak senang, kaya. Nak tenang, kena ingat Allah, baca Quran. Ambil tasbih tu, tuan-puan sekalian, gentelah tasbih. Allah, 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 ingat Allah. Kena ada satu masa untuk kita ni berkhalwah, beruzlah. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Khalwah, kena uzlah. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Tidak ada manfaat orang yang beruzlah itu jika mana dia tidak beruzlah akal dia. Fikrah dia tu kena ubah. Cara fikir kita. Cara kita fikir. Kita kena ubah cara fikir kita. Hari ni bila kita fikir tentang dunia, dunialah kita nampak. Kalau kita fikir akhirat, akhirat yang kita peroleh. Kita fikir dengan fikrah yang betul. Apa fikrah yang betul? Sedekah Allah bagi.
Kurang di sini, tambah di sana. Itu fikrah yang betul. Fikrah yang betul apa? Berpandukan kepada Quran. Hadis Nabi SAW. Nasihat daripada alim ulama. Fikrah kita ni nak berhibur, seronok, apa dia? Quran. Tapi dia rasa bila dia baca Quran, Allah, habis masa. Tapi lepak tak habis pula masa. Itu fikrah yang salah, kena buang. Fikrah hari ni kena buang apa? Yang bagi rezeki bukan makhluk Allah Ta'ala. Fikrah yang betul apa? Bila sakit, Allah sayang kat kita. Bila ujian, Allah angkat darjat kita. Itu fikrah yang betul. Maka dengan sebab itu, bila kita hari ni nak uzlah, nak berubah hijrah kepada yang lebih baik, maka fikrah kena betul. Ramai orang yang silap fikir. Cara fikir dia silap. Sebab itu dia tak sampai. Ghairul wasilun, tak sampai kepada apa yang dia hajatkan. Kita menuntut ilmu bukan sebab kita nak berdebat. Kita mengaji bukan sebab kita nak alim. Mengaji sebab kita nak kenal Allah. Kita nak dekat dengan Allah. Sebab yang bagi ilmu tu Allah Ta'ala. Tapi kalau kita dapat ilmu semakin jauh daripada Allah, maka rugilah ilmu tu. Itulah dia panggil fikrah yang betul. Hakikat, syariat, tariqat dan ma'rifat. Begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi poin yang pertama apa? Kesan daripada kalimah la ilaha illallah dalam kehidupan kita, Allah berikan kepada kita IQ yang hebat. IQ ni apa? Ilmu. Kalau kita tengok balik tuan-puan sekalian, ulama-ulama yang terdahulu, Ibnu Sina, Ibnu Battuta, Al-Khawarizmi, mereka itu adalah orang-orang yang Masya Allah, bukan setakat ilmu sains dia, matematik dia, ilmu hisabnya, geografinya, tapi mereka ini juga orang yang menghafal Al-Quran. Menghafal Quran tuan-puan. Sebab itu, bila kita ini yakin dengan kalimah la ilaha illallah, maka jaga hukum hakam syariat, pantang larang, Allah akan memberikan kepada kita awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Dengan apa yang kita tak tahu, Allah bagi. Allah akan pertemukanlah kita dengan orang yang dekat dengan dia, orang yang alim. Tuan-puan kaget tak? Tuan-puan hajat tak tahun 2021 ni kalau boleh nak jumpa ulama? Tuan-tuan kena target dalam kehidupan kita, sama-sama kita matlamatkan tahun ni kalau boleh kita nak pergi haji. Kalau boleh, ya Allah, bukalah pintu Arab Saudi nak masuk, nak pergi haji. Nak bawa mak ayah. Target tak tahun ni kalau boleh nak sedekah banyak. Bila kita niat nak sedekah banyak, Allah akan bagi kita kaya. Sebab apa kita tak kaya? Sebab hati kita masih belum kita bahagia. Sebab apa hari ni kita tak kaya? Sebab kita tak niat nak bantu orang. Kalau kita niat nak bantu orang, Allah akan bagi cara untuk kita bantu. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita hari ni kita tak mau nak share. Share tuan-tuan. Macam kuliah ni share. Makna dia kita hari ni bukan aku seorang yang nak bahagia. Bukan aku seorang yang nak alim. Bukan aku seorang yang nak dekat dengan Allah. Aku pun nak orang lain pun dekat. Sama-sama nak masuk syurga. Sebab syurga tu bukan milik kita. Kalau kita milik kita buat, kita dapat. Tapi buat belum tentu dapat. Sebab orang yang tak buat pun dapat. Sebab syurga ni milik Allah. Allah uji kita. Ada orang yang diuji dengan kekayaan. Ada orang yang diuji dengan kepandaian. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Bahkan ujian itu sebenarnya hakikatnya wa tu'izzu wa tuzilu man tasha' biyadikal khair. Allah lah yang nak mengangkat darjat kita. Ahsanu amala, yang terbaik, ikhlas. Target kalau boleh tahun ni nak bawa mak ayah pergi haji, umrah kalau boleh. Bila dah boleh buka sempadan, boleh buka flight. Jadi niat. Kerana sesuatu yang kita niatkan, Allah akan dorong kepada kita. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan yang kita buat hari ni sebenarnya menjurus kepada niat. Sebab tu tuan-puan sekalian, kalau kita niat nak mencari ilmu, kita akan buka lah YouTube, type ustaz. Siapa. Sebab apa kita nak? Allah bagi tak? Bagi. Kita niat, ya Allah, nak
baca Quran. Kita buka Quran, baca, Allah bagi pahala. Nak kebaikan. Sebab itu apa yang kita niatkan, Allah akan dorong kepada kita perbuatan kepada perkara tersebut. Nah, niat yang betul. Minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita hidayah. Dapat hidayah, taufik. Dia pembahagian. Hidayah pula banyak. Hidayah bil ilm, hidayah bil musibah, hidayah. Dia banyak hidayah. Cara Allah bagi hidayah. Tunjuk. Kenal dia. Kemudian Allah bagi taufik, kekuatan. Allah bagi istiqamah, kekuatan. Istiqamah dan masukkan taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kata sirata, tariqat tu, sirat, jalan tu, iaitulah jalan taufik, kekuatan. Kita hari ini tak mampu untuk kita solat kalau kita tak diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Kekuatan yang membuka, yang menekan, yang share. Ini semua adalah kekuatan atas izin dan pilihan daripada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, banyak lagi tajuk persoalan yang kita nak kongsikan. Yang terakhir, apakah kesan kalimah tauhid kepada diri kita? Yang pertama tadi IQ, bertambah IQ. Yang kedua EQ, emotional. Yang ketiga, Allah akan berikan kepada kita apa? SQ. Apa itu SQ? Spiritual. Spirit. Kata-kata mutiara motivasi. Banyak kan kita hidup kita ni, setiap jam kalau boleh kita ada satu perkataan, kata-kata daripada ulama masuk dalam hati kita. Ingat. Kerana yang kita ingat, yang kita hafal, itu yang akan kita amalkan. Amal ini datang daripada taufik, kekuatan. Kuat itu datang daripada ingat. Ingat itu datang daripada cahaya ilmu. Allah yang bagi cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang memberikan cahaya daripada zulumat ni, masyarakat jahiliah. Allah hantarkan Nabi kepada cahaya. Daripada zulumat kepada cahaya. Ada pula orang kafir, orang yang ingkar, munafik, orang yang mereka ini taghut, orang yang syaitan. Syaitan ni dia ajak manusia daripada baik kepada buruk. Sebab itu bila dekat-dekat dengan hari akhirat, hari kiamat ni, maka yang buruk nampak baik, yang baik nampak buruk. Biasalah. Nanti kita kena lawan diri kita. Kena banyak mujahadah. Bila kita banyak mujahadah, kita akan muraqabah. Bila banyak muraqabah, kita akan muqarabah, dekat. Kemudian kita akan musyahadah, menyaksikan dengan mata kepala kita apa? Tentang keesaan, kebesaran Allah Ta'ala. Allah akan datangkan satu. Masya Allah. Rasa teringin nak makan. Nak makan apa? Pizza. Allah datangkan pizza. Allah sebut dah kepada kita, rezeki tu dia punya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Aku bagi rezeki kepada kamu dengan tak disangka-sangka. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pendapat dia tentang rezeki. Imam Syafi'i kata kepada Imam Malik, wahai guru. Imam Malik guru dia. Dia kata, tuan guru Syekh, pendapat saya soal rezeki ni kita kena usaha. Imam Syafi'i kata. Kemudian Imam Malik kata, tak. Kalau itu rezeki kamu tak usaha pun, dia akan datang kepada kamu. Sebab tu dalam istilah kita, bulat datang melayang, datang bergolek, pipih datang melayang, sebenarnya tak kena. Bulat takkan datang bergolek, pipih takkan datang melayang. Sebenarnya tak tepat. Kerana ada sahaja, kalau bulat itu dia nak datang bergolek pun, Allah bagi. Dia tak usaha pun Allah bagi. Tapi ghariblah kita. Sunnatullah berusaha pun dapat. Apakah bukti saya kata begitu? Baik. Satu hari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i ni, dia keluar. Satu hari tu, dia minta izin dengan guru dia, Imam Malik. Saya nak pergi memetik buah anggur. Hari tu cuti, tak mengaji. Imam Syafi'i pergi ambil upah, petik buah anggur. Pada pagi sampai tengah hari. Petik sampai ke petang, dapat habuan. Dapat gaji lah. Gaji dia apa? Berupa anggur. Makanan anggur tu.
Jadi petik, bagi kepada tuan kebun, kemudian tuan kebun pun bagilah upah. Ni upah kamu, masya-Allah. Dapat makan anggur, subhanallah. Dia pun, Imam Syafi'i pun pergilah jumpa tok guru dia. Dia nak tunjuk bahawa pendapat dia tu betul. Apa yang dia kata, rezeki kena usaha baru dapat. Sampai di depan rumah Imam Malik, Assalamualaikum, kita itu. Tak. Imam Malik pun buka. Kamu daripada mana? Saya hari ni macam saya maklum kepada Tuan Syekh lah. Saya pergi petik buah anggur. Usaha, alhamdulillah dapat, ni gaji dia. Gaji apa? Buah anggur. Sebahagian. Baik. Maka masuk. Maka dia pun bagi kat tuan guru dia rasa buah anggur tu. Jadi Imam Syafi'i kata apa kepada tuan guru dia? Ya Syekh, inilah yang saya maksudkan. Betul tak pendapat saya? Kena usaha baru dapat. Kemudian Imam Malik pun makan. Bismillah, makan. Makan tu tuan-puan sekalian. Subhanallah. Dia macam dia senyum. Imam Syafi'i tanya kepada Imam Malik, Tuan Guru, kenapa senyum? Kenapa senyum? Dia kata, kamu kata pendapat kamu betul, pendapat aku pun betul juga. Imam Malik kata, lah, apa maksud Tuan Guru? Kamu berusaha, kamu dapat. Aku yang tak usaha ni, aku duduk di rumah, tapi kamu bawa mari anggur tu datang ke rumah aku makan. Aku tak usaha pun, tapi Allah bagi rezeki ni. Makna dia apa? Betul lah pendapat aku, tak usaha pun dapat juga. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahawa aku akan bagi kepada kamu rezeki yang tak disangka-sangka. Hari ni kita menyangka bahawa usaha dapat. Ada orang dia tulis dalam Facebook dia, apa guna meniaga kalau tak sampai 1 sel juta? Allah tak tengok pun angka. Allah tak tengok pun kita punya apa? Kita punya banyak mana. Sebab tu semua dia bagi. Allah tak tengok kuantiti, tapi Allah melihat kualiti, tuan-puan. Tapi kalau kita banyak dapat, kita banyak sedekah, taba'an, alhamdulillah. Jadi makna dia dua-dua betul. Tak usaha pun dapat, usaha pun dapat. Rezeki ni atas dunia ni adalah sementara. Tuan-puan sekalian. Baik, betul makna faham tu. Bila kita ada satu kalimah la ilaha illallah dalam hati kita, maka kita akan kuat. Kita akan kuat, kita tak akan lemah. Sebab apa? Kita faham Allah bersama dengan kita. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Cerita pasal imam kabir yang besar-besar tadi ni. Cerita kepada kita. Mereka sebenarnya nak ajar kita ni ambil ibrah. Supaya jangan kita berhambat kepada dunia semata-mata. Tak ada dunia pun payah juga. Tapi dunia ni sebagai jambatan mazra'ah. Sebagai apa? Jambatan menghala ke akhirat. Jangan kita duduk atas jambatan tu, kita duduk. Tak ada orang yang duduk atas jambatan, dia duduk melengu tak, dia kena jalan. Sebab atas jambatan tu orang lalu lalang, kereta laju, maka dia pun kena berjalan. Apa yang kita bawa, bukan nak bawa semua daripada kita angkut daripada kampung halaman kita, baru kita angkat benda-benda yang penting. Inilah tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, matlamat kepada tahun baru ni, hendaklah kita pasakkan kalimah la ilaha illallah. Tu tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Yang kedua, matlamat kita bila kita masuk tahun 2021 ni, tahun barulah kita kata. Kita nak hidup dalam masyarakat. Kita nak hidup, tuan-puan, dalam masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang Muslim. Kita nak orang jiran kita baik. Tapi kita kena mula dengan diri kita. Islah nafsaka wa du'u ghairak. Ada orang dia tengok, dia kata, kawan ni. Dia duduk baca orang. Kata, awak ni kerajaan, awak ni ustaz, awak ni. Dia tak tengok orang, dia tak mula diri dia. Sedangkan Imam Al-Mawardi sebut dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, nak Allah sayang negara tu, Allah sayang masyarakat tu, dia mula daripada keluarga dan diri dia mula-mula. Sebab tu kita ambil peranan pesanan Allah Ta'ala, qu anfusakum. Jaga diri kamu tu. Jaga. Allah suruh kita jaga. Jaga diri kita. Betul dah lah slogan kita jaga kita. Tapi sebelum kita nak jaga diri kita, kita kena jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Kan? Jaga hubungan dengan Allah Ta'ala.
tiang kepada agama tu apa? Salat. Apa-apa masalah rumah tangga, kita ambil daripada apa? Daripada cara kita solat. Solat ni apa? Mengajar sabar, tamak ninah, tenang. Sebab tu ada masalah apa? Tenang, sabar tu. Sabar, fikir. Dan sembahyang kita mula dengan Allahu Akbar. Kita iqrar, membesarkan Allah Ta'ala. Akhir bagi salam, Assalamualaikum. Pandang kanan, pandang kiri. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan kita begitu. Dalam apa yang kita nak buat keputusan, maka segala decision yang kita nak buat kena pandang kanan dan kiri. Apa yang kita nak buat, kena tengok ada yang menulis kebaikan dan keburukan kita. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka ini tahu apa yang kamu buat. Apa? Malaikat raqib dan atid. Jadi apabila kita ada satu pembentukan masyarakat yang baik. Sebab itu penting masyarakat. Ambil daripada perkataan syaraka. Syarikat, itulah ada perkongsian. Hiduplah masyarakat, kena bertolak ansur, kena kasih dan sayang. Bagaimana Nabi SAW ajar kepada kita untuk kita ini berdakwah kepada orang bukan Islam, berbaik dengan orang Islam, ikramul muslimin. Bagi contoh, tengok tuan-tuan sekalian. Saya bawa satu contoh yang tadi saya sebut nama seorang fighter Muslim, Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov. Asalnya nama Habib Nur Muhammad. Nurmagomedov tu rujuk kepada nama ailah, keluarga. Mereka menamakan dengan satu keluarga begitu. Tapi ambil pada perkataan Arab sebenarnya Habib. Habib tu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dia kata, dipesan kepada kita orang Islam, orang yang beragama Islam, kata dia, orang bukan Islam, non-Muslim, they did not read Al-Quran. Mereka tak baca Quran. They didn't read the hadis. Mereka tak baca hadis. They didn't learn. Mereka tak mempelajari Islam. Mereka tak dengar kuliah. Macam kita dengar kuliah tazkirah. Kita baca Quran. Tak. Mereka tak baca. Sebab dia kawan dengan geng-geng dia. Sebab geng-geng dia yang bukan Islam tu, Khabib kawan dia lah. Contohnya macam Dana White, apa lagi, Daniel Cormier, kawan-kawan yang bukan Islam tu, mereka tak baca pun Quran. Tapi apa yang mereka baca? Mereka baca, kata Khabib, mereka baca orang Islam. Waktu masuk training, masuk awal, punctual, disiplin. Kemudian salam, hormat, sifu, guru. Mereka baca tu. Mereka tengok apa yang ada pada Khabib. Mereka tengok Islam. Dan kita orang Islam, kitalah yang kena tunjukkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Contoh yang disebut contoh tu apa? Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, benar. Amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, bercakap benar, buat yang benar, buat yang betul dan perbetul yang salah. Itu siddiq. Kemudian amanah, dipercayai dan juga mempercayai orang lain. Letakkan kepercayaan pada orang juga. Sebagaimana kita nak orang menghargai kita, kita kena menghargai orang. Itu Islam. Man lam yarham la yurham. Bagaimana kita nak orang senyum kat kita, senyum kat orang. Sebagaimana kita nak orang kasih dengan kita, kasihi orang. Sebagaimana kita nak orang hormat kita, hormatilah orang. Sebab tu kita orang tua kasihkan yang muda hormat yang tua. Kemudian antaranya adalah sifat tabligh, share. Tabligh ni apa? Share, kongsi. Dapat kongsi. Lebih banyak kita berkongsi, lebih banyak kita akan dapat lagi daripada Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan dan puan-puan, matlamat tahun baru ni, maka kita nak yang beginilah, yang difahami dengan konsep terbentuknya diri, masyarakat, keluarga, dan memahami asas-asas kehidupan. Kepada para penonton, warga
jemaah surau Taman Seroja. Kita doakan agar ahli jawatan kuasa yang menganjur kuliah kita pada malam ini, agar mereka diberikan kemudahan dalam menguruskan surau, dana dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita lajukan sedikit kesimpulan. Yang keempat, tujuan dan matlamat tahun 2021 saya nak sharekan, iaitulah kita kena kuatkan tauhid kita. Kita kena mantapkan jiwa kita, masukkan zikir. Kerana ikan hidup dalam air, tanpa air ikan mati, tanpa zikir hati mati. Maka dengan sebab itu kena banyak berzikir. Nak hidupkan jiwa macam mana? Kena banyak berzikir tabaan. Nabi SAW ketika ditanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kaifal qalb?" Bagaimana yang disebut hati ni? Ma hiyal qalb? Ma huwal qalb? Apa itu hati? Hati ni kata dia, "Inna hadhil qulub tasda'," kata Nabi. Hati ni berbolak. Hati ni sifat dia berkarat. Hati dia macam besi, tasda'. Bila dia berkarat, maka kena polish. "Wa ma jila'uha ya Rasulullah?" Sahabat tanya, macam mana nak polish hati tu? Maka Nabi SAW kata, yang pertama, baca Quran. Ambil masa baca Quran. Tak boleh baca banyak, baca sikit. Yang penting istiqamah. Baca Quran, faham Quran. Yang kedua, zikir. Jangan lupa Allah Ta'ala. Zikir, sebut, ingat. Itu zikir. Sebutan dan ingatan. Yang ketiga, kata Nabi, ingat. Banyak-banyak ingat mati. Mati ni, kalau siapa yang ingat mati, dia orang yang dekat dengan kecerdikan. Orang yang cerdik ni orang yang ingat mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka kita nak bentuk jiwa kita, maka kita kena tanam jiwa tauhid, jalan akidah, jalan ibadah, jalan akhlak. Didik diri kita dengan ilmu-ilmu pendidikan. Bentuk diri kita, proses. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut yarfa'. Yarfa' ni apa? Dengan perkataan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dia adalah proses. Memperbaiki, menuju. Dia proses sebenarnya. Hidup kita ni proses. Sebab tu banyak ayat-ayat yang Allah sebut tentang daripada perkataan fi'il mudhari'. Iaitulah menjurus kepada proses-proses. Proses ni bila disebut proses, dia makan masa. Proses. Daripada nak sampai ke jadi kek, maka proses dia tepung, telur, proses dia kena adun, kena letak dalam wave, kena panas. Itu proses. Kita nak jadi orang yang Allah redha. Orang yang jiwa kehidupan dia insaniyatul insan. Maka kena ada proses yang panjang. Kena ada semangat, kena ada ilmu, kena ada guru, kena ada mursyid, kena ada sabar, kena ada bulghah, kena ada wang ringgit. Kena keluarkan, korbankan apa yang kita ada. Untuk dapatkan sesuatu, kena korbankan sesuatu. Jadi tuan-tuan dan perempuan, yang terakhir sekali adalah insan yang mengamalkan Islam yang sebenar-benarnya dan mencintai Rasulullah SAW. Ini di antara 15 ciri-ciri insan yang cemerlang. Antara. Jadi jangan lupa kongsikan kuliah kita, tazkirah kita yang dianjurkan oleh Taman Surau Seroja, Bandar Alat Tinggi Sepang. Yang menonton, saya doakan agar kita dapat lagi bertemu dengan tajuk-tajuk yang lain, perbahasan persoalan daripada hadis Nabi, daripada Quran, daripada analogi, daripada kisah-kisah sahabat. Banyak sebenarnya yang boleh kita kongsikan. Jadi jangan lupa tuan-puan untuk kongsikan tazkirah kita pada malam yang berbahagia ini. Yang menonton, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-'Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selamat tahun 2021. Semoga tahun ini tahun yang cemerlang, gemilang dan terbilang, agar kita semua
Allah permudahkan urusan, murahkan rezeki kita, dan Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.